Nampak muka je. Balik ya, bunga. Okay. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Segala puji-pujian kita tujukan, kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang telah memberikan segala-galanya. Tanpa syarat Allah menyayangi kita dengan sifatnya Ya Rahman Ya Rahim. Pada malam yang barakah ini, Allah Ya Jami', Allah yang maha mengumpulkan, Allah yang maha menemukan, Allah lah Ya Qadir Ya Muqtadir, yang maha berkehendak dan yang maha menentukan. Allah lah yang berkehendakkan kita untuk hadir pada malam ini. Walaupun mungkin ada yang hadir kerana menuruti kehendak isterinya, ataupun yang hadir kerana mengikuti kehendak suaminya. Anak-anak pula hadir sebab mengikut kehendak ibu ayahnya. Tetapi hakikatnya adalah kehendak Allah Ya Qadir Ya Muqtadir. Allah memilih siapakah di kalangan hamba-Nya penduduk di sini. Sebenarnya kalau semua hadir, nescaya tidak muatlah masjid ini. Tetapi inilah hamba-hamba Allah yang Allah pilih pada malam ini. Allah berkehendak dia hadir ke rumahnya pada malam ini. Allah Ya Jami' yang kumpulkan kita. Mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita kembali di syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-samalah kita mengucapkan selawat. Selawat yang kita baca dalam At-Tahiyyat. Sebab itu disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana untuk mengucapkan salam kepadamu." Sebab Nabi duduk di hadapan mereka, mudah saja beri salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Tapi kita sebaliknya, Rasulullah tidak ada di hadapan kita, maka kita memberi salam umpama salam dalam bacaan At-Tahiyyat juga. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ataupun kadang-kadang kita baca dalam selawat yang perenggan yang kedua tu, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik. Subhanallah. Jadi lalu Nabi menjawab soalan sahabat tersebut. Nabi mengajarkan selawat yang sebagaimana yang kita baca dalam At-Tahiyyat. Dan Nabi sebut itulah selawat yang paling sempurna. Jadi sama-sama kita ambil kesempatan ini untuk menaikkan lagi nilai majlis kita pada malam ini dengan kita sama-sama berselawat dengan rasa khusyuk, dengan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang paling rapat dengan Rasulullah. Itulah golongan yang sangat beruntung, yang sangat bertuah. Golongan yang akan mendabik dada di akhirat kelak. Bukan sebab sombong, tetapi kerana mereka akan dipanggil masuk terlebih dahulu ke dalam syurga Allah tanpa dihisab, tanpa diazab. Iaitu golongan yang sangat rapat dengan Rasulullah. Sebagaimana sabdanya, Nabi SAW bersabda, orang yang paling rapat denganku di padang mahsyar kelak adalah mereka yang banyak berselawat ke atasku. Sebab itu untuk diberikan rizki oleh Allah berselawat banyak ini, kita kena minta dengan Allah. Ada orang Allah rizkikan dia setiap jam dia berselawat, setiap setengah jam Allah beri dia peringatan. Ada malaikat yang membisikkan ke telinganya, ada malaikat yang membisikkan ke dalam hatinya supaya dia sentiasa ingin berselawat.
Ada orang sejam sekali, ada orang 2 jam sekali, ada orang sehari sekali je dia teringat untuk selawat kepada Nabi. Ada orang mujurlah solat barulah ada selawat, kalau tak dia tidak berselawat ke atas Nabi. Sebab itu Nabi mengajarkan kepada seorang sahabat, kepada sahabat yang sangat rapat, iaitu Zaid bin Harithah, wahai Zaid, aku sangat mencintaimu. Dan Nabi ulang kali yang kedua, demi Allah wahai Zaid, aku sangat mencintaimu. Kemudian Rasulullah menyampaikan, bacalah doa ini setiap kali kamu setelah solat. Ada riwayat mengatakan ketika sujud akhir, iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bantulah aku untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur, dan bantulah aku untuk memperelokkan amal ibadahku. Maksudnya, kelebihan yang Allah beri kepada orang yang dapat pertolongan daripada Allah, Allah tolong dia untuk ingat Allah, Allah tolong dia untuk selawat, Allah tolong dia untuk istighfar. Jadi cuba perhatikan diri kita. Adakah kita ini di kalangan al-mustaghfirun, orang yang suka beristighfar, ataupun orang yang suka berselawat, ataupun at-tawabin, orang yang suka bertaubat? Allahu Akbar. InsyaAllah pada malam ini saya akan bacakan beberapa hadis yang ada kaitan dengan tajuk kita, tentang bab ahli keluarga dambaan syurga, ataupun umum tajuknya adalah selangkah ke syurga. Sama ada dia ada keluarga ataupun tidak, bagaimana kita nak sekeluarga masuk syurga. Sebab walaupun dia tak berkahwin, dia ada keluarga, dia datang daripada ibu ayah, tentu ada adik-beradik. Jadi jangan sedih kadang orang kata, ustazah buat tajuk masuk keluarga ke syurga, keluarga dambaan syurga, saya belum kahwin, saya tak ada suami, saya tak ada isteri, saya tak ada anak-anak. Sebenarnya tidak ada orang yang tidak ada keluarga, sudah tentu dia datang daripada sebuah keluarga. Jadi insya-Allah kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Mudah-mudahan kita baca selawat tadi dengan ikhlas, dengan rasa cinta, walaupun secebis pun tak apalah. Rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semua nama kita diangkat ke langit. Lalu malaikat menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu yang bernama sekian, disebut nazir kita. Umatmu yang nama sekian, imam besar kita. Umatmu sekian, imam nombor 2 Bilal. Maksudnya siapa-siapa yang sebut tadi tu. Sebab Nabi sebut dalam hadisnya, inna lillah malaikatan, sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat, yuballighunani an ummati salam, yang menyampaikan daripada umatku salam mereka, selawat mereka. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebut, umatku walau di mana pun mereka berada, salam dan selawatnya akan sampai kepadaku. Maksudnya memang ada tugas malaikat tertentu, tugasnya adalah untuk menyampaikan makna umat Nabi Muhammad yang menyampaikan salam dan selawat. Mudah-mudahan di padang mahsyar kelak Nabi mencari-cari kita. Siapakah umatku yang nama sekian, yang nama sekian, selalu mengirimkan selawat dan salam kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Bandar Tun Hussein On, Ceras, Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur bukan Selangor kan? Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia. Boleh lah ya. Subhanallah, terima kasih kepada pihak masjid, bermula daripada nazir, pengerusi, imam, Bilal, AJK muslimin muslimat, Tok Siak dan semuanya yang terlibat secara langsung dan tak langsung. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka yang menjaga rumah Allah ini barakah, rahmat, kesihatan, rizki yang melimpah ruah dunia dan akhirat, dan untuk kita semua juga. Seterusnya kepada semua yang hadir di kalangan muslimin dan muslimat,
Sesungguhnya Allah menyaksikan perhimpunan kita pada malam ini, sebab kita berhimpun di rumahnya, dan sudah tentu para malaikat rahmat yang ada bersama juga sedang memerhatikan kita, menjadi saksi bahawasanya pada malam ini kita hadir kerana Allah, nak cari redha Allah, nak masuk syurga Allah sekeluarga, semasjid, setaman, senegeri. Maksudnya nak masuk syurga beramai-ramai, subhanallah, seluruhnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan saya ada alim ulama. Saya tak berani tengok kalau ada jemaah lelaki. Saya tengok muka orang lelaki semua alim ulama belaka. Macam warak-warak belaka kan, masya-Allah, sika-sika belaka. Saya tengok sekilas cukuplah. Kalau tak saya dah tak ada idea nanti. Subhanallah, Masya Allah. Di hadapan saya sudah tentu ada ustaz, ustazah, asatizah. Jadi saya hadir bukan sebab nak mengajar, saya pun datang untuk belajar. Kemudian saya hadir sebab menjalankan amanah di atas jemputan dan harapan yang menjemput. Jadi sama-sama kita belajar dan sama-sama kita menegur bila ada kesilapan. Sudah tentu ada kesilapan. Subhanallah, alhamdulillah, tajuk yang diberikan adalah keluarga dambaan syurga. Para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita adalah umat yang terakhir, tetapi kita umat yang paling istimewa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir, tapi nabi yang paling istimewa. Nabi yang sebagai penghulu segala nabi, khatimun nabiyyin, dan sebaik-baik manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita walaupun umat yang terakhir, tetapi kitalah umat yang terawal akan dihisab, dan kita yang terawal akan masuk ke dalam syurga Allah. Pintu syurga Allah tidak akan dibuka melainkan umat Nabi Muhammad yang melangkah dahulu. Di dalam Al-Quran disebutkan, nahnu sabiqunal awwalun, kami adalah golongan-golongan yang terawal, golongan yang terakhir tetapi yang terawal. Dan asbab kita dapat kelebihan ini adalah kerana cinta dan sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan cinta dan sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, barakah Nabi Muhammad, kelebihan itu kita dapati, kita boleh tumpang. Kita jadi umat Nabi Muhammad, kita dapat banyak kelebihan asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tidak berterima kasih atau mencintai Rasulullah, maka seolahnya kita bimbang, kita sama seperti umat-umat Nabi yang lain, tidak boleh menumpang kebaikan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bacakan, ada dalam satu riwayat yang menyebutkan tentang perbualan Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku membaca di dalam kitab Taurat ini tentang suatu umat yang terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Jadikanlah ia umatku." Lalu Allah menjawab, "Ia milik Ahmad." Dan kita tahu itu disebutkan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, "Ya Allah, aku baca dalam kitab Taurat ini ada suatu umat yang mana dia umat yang terakhir, tetapi dia yang pertama. Dia yang pertama akan masuk syurga dahulu." Walaupun Nabi Musa tahu dia bukan umat yang terakhir, namun Allah menjawab, "Ia milik Ahmad." Kemudian Nabi Musa membaca lagi, sebenarnya cerita tentang Nabi Muhammad dan umat akhir zaman telah disebut dalam setiap kitab, dalam setiap suhuf, daripada Nabi-Nabi yang terdahulu, daripada Nabi Adam lagi. Dah tahu, dah diceritakan tentang kehebatan umat akhir zaman ni, kerana hebatnya Nabi yang mereka ada, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berdoa lagi, "Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini tentang suatu umat yang mana apabila dia melakukan suatu kebaikan telah dicatat baginya pahala
dan apabila dia melakukan apa yang dia niatkan akan digandakan 10 kali ganda. Dan jadikanlah ia umatku. Allahu Akbar. Allah menjawab, ia milik Ahmad. Ia hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya sahaja. Maksudnya bila kita berniat untuk buat sesuatu kebaikan, masa niat tu terus diberi pahala, belum buat lagi. Dan itu memang disebutkan dalam hadis Nabi. Apabila berniat melakukan suatu kebaikan dicatat baginya pahala, dan apabila dia melaksanakan akan diberikan 10 kali ganda, dan apabila berniat melakukan kejahatan belum dicatat apa-apa. Itu kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, Nabi Musa berdoa, ya Allah, aku melihat di dalam kitab Taurat ini tentang satu umat yang mana dia belajar, dia tadabbur, dia mendalami kitabnya dan dia mampu menghafaz kitabnya. Lalu Allah juga menjawab, ia milik Ahmad. Semua kitab sebelum Al-Quran telah diselewengkan. Semuanya pun tidak ada lagi di muka bumi ini yang sebenarnya. Tetapi Al-Quran Allah beri kelebihan, ia mampu dihafaz kepada para hafiz dan hafizah. Sedangkan Al-Quran lebih jauh tebal, lebih jauh banyak. Tidak ada kesilapan dalam ingatan hafiz-hafizah walaupun satu huruf, walaupun satu baris. Dan ia sangatlah perkara yang sangat miracle. Kalau cuba nak hafal kitab lain ataupun ada buku yang nipis, ada novel yang kita minat, kita tak akan mampu hafal. Walaupun kita ulang-ulang, kita minta suami tasmik muka surat pertama novel yang kita minat, memang akan ada kesilapan. Tetapi Al-Quran adalah mukjizat yang mana Allah izinkan untuk dihafal dan diingati dalam ingatan, dalam kepala para hafiz dan hafizah. Allahu Akbar. Sebab itu Al-Quran adalah bacaan yang diulang-ulang. Dan kalau Al-Fatihah contohnya, kenapa diberi gelaran As-Sab'ul Masani kan, iaitu ayat 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang. Kenapa? Pernah tak kita rasa boring baca Al-Fatihah? Pernah tak rasa imam tukarlah surah lain, asyik Al-Fatihah je? Sekali semayang Al-Fatihah, cubalah tukar. Allahu Akbar. Itulah satu mukjizat yang Allah tunjukkan. Walaupun kita ulang setiap kali salat, satu hari kita akan baca Al-Fatihah sekurang-kurangnya 17 kali. Kalau itu solat fardu, kalau solat sunat ada banyak tambahan. Tetapi tidak pernah rasa jemu. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu di antara kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, yang terakhir. Dah kelima tadi tu. Soalan yang terakhir, Nabi Musa alaihi salam berdoa, ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini suatu umat yang terhebat yang akan menentang Dajjal. Lalu Allah menjawab, ia milik Ahmad. Allahu Akbar. Kita rasa bertuah ke kita rasa malang nak jumpa Dajjal ni? Hanya umat yang terbaik sahaja yang akan dipilih untuk berhadapan dengan Dajjal. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua yang berada di sini dan di mana-mana saja, kita adalah di kalangan tentera Imam Mahdi. Kita akan berada di belakang Nabi Isa alaihi salam. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi dan zuriat keturunan kita dilindungi daripada fitnatud Dajjal al-Masihud Dajjal. Dan kita tahu Dajjal ini telah pun ada daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Pada zaman Nabi Muhammad, Dajjal yang pertama yang keluar namanya adalah Musailamatul Kazzab. Nama sebenar dia adalah Musailamah bin Habib. Tapi kenapa diberi gelaran Al-Kazzab? Ad-Dajjalun membawa maksud Al-Kazzabun, iaitu Dajjal membawa maksud penipu. Dan zaman Rasulullah, Musailamatul Kazzab dia mengaku menjadi Nabi saat Nabi ada lagi. Saling mengutus surat. Dia bagi surat pada Nabi Muhammad supaya isytiharkan dia sebagai Nabi. Bila Nabi pun menafikan, dia pun marah. Kemudian nak berlaku peperangan dan sebagainya. Dan Nabi sebut memang sehingga akhir nak berlaku kiamat akan keluar Nabi manusia yang mengaku Nabi sehingga 25 orang, maka setelah itu akan berlakulah kiamat. Dan sampai hari ini sebenarnya dah lebih daripada 25 orang manusia yang mengaku menjadi seorang Nabi.
Subhanallah, alhamdulillah, akhirnya Nabi Musa alaihi salam masuk isyak kan, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya para nabi pun menginginkan untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mukadimah ya, kita beri laluan kepada azan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa setelah azan lalu dia membaca doa yang kita bacakan tadi setelah azan, Nabi panjang hadis tu, Nabi baca semua doa, Nabi ajarkan doa, lalu Nabi tutup, maka berhak baginya syafaatku di akhirat kelak. Hadis Nabi yang sahih. Saya ulang lagi sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang setelah azan lalu membaca, sama-sama sekali lagi kita baca, mungkin ada yang tak terbaca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah
والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Amin ya rabbal alamin. Nabi sebut, ada dalam matan hadis sebut berhak dia mendapat syafaatku. Ada yang matan hadis yang lain Nabi sebut pasti dia akan dapat syafaatku. Soalnya antara jaminan untuk dapat syafaat Nabi adalah amalan membaca doa setelah azan. Allahu Akbar, subhanallah. Biasanya azan, kemudian sama ada kita ambil wuduk sebelum azan ataupun ambil wuduk selepas azan. Maksudnya saya dah masuk tajuk dah ni, iaitu keluarga dambaan syurga, iaitu sebuah keluarga yang menjaga amal-amal yang tidak boleh dia tak boleh elak daripada seharian. Dia akan terkait dengan azan. Bila dengar azan, pastikan ahli keluarga menjawab doa azan. Sebab bila sebuah ahli keluarga beramal dengan doa setelah azan, sebuah keluarga akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah masuk keluarga, masuk syurga sekeluarga. Kemudian saya nak bacakan tentang hadis berkenaan dengan wuduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, riwayat Muslim menyebutkan, barang siapa yang menyempurnakan wuduknya, maksudnya syarat yang pertama, wuduknya mesti sempurna. Bila nak sebut pasal wuduk sempurna, dia melibatkan banyak perkara, khususnya wanita. Kadang-kadang hari ini memang susah bagi seorang wanita itu untuk menyempurnakan wuduk, tapi itu lebih kepada bab fiqh, nantikan lagi tajuk kita. Yang pertama, Nabi sebut barang siapa yang menyempurnakan wuduknya, lalu dia membaca doa setelah wuduk, yang selalu kita amalkan tu. Hadis tu Nabi sebutlah doa tu, nanti kita baca sama-sama. Tapi penutupnya Nabi sebut akan dibukakan baginya 8 pintu syurga dan dia dijemput masuk ke mana-mana pintu syurga yang dia mau masuk. Allahu Akbar. Fadilatnya sangat hebat, dibuka baginya 8 pintu syurga dan dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia nak masuk. Ramai yang tidak tahu tentang fadilat membaca doa setelah wuduk. Dan kalaupun tahu, tak ramai yang mampu istiqamah kerana fadilatnya sangat hebat. Walaupun amalan itu mudah, itu menunjukkan bukan mudah untuk beramal dengan amalan tersebut. Dan saya percaya pada malam ini Allah izinkan kita datang pada malam ini untuk dengar kembali peringatan tentang doa setelah wuduk. Ramai orang lepas ambil wuduk tak baca doa, sedangkan doa setelah wuduk adalah doa yang sangat hebat. Kita baca sama-sama, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluhu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja doa setelah wuduk. Bayangkan selepas kita wuduk dengan sempurna, hadis Nabi ada bersabda, barang siapa yang mengangkat hadas kecil, iaitu berwuduk, barang siapa yang berwuduk, akan keluarlah dosa-dosanya daripada wajahnya, akan keluarlah dosa-dosanya daripada celah jari jemarinya sehingga titisan air yang terakhir, akan keluarlah dosa-dosanya daripada setiap celah jemari kakinya sehingga titisan air yang terakhir. Hadis Nabi itu panjang tentang kelebihan berwuduk yang sempurna, tapi ia berkisar tentang dosa-dosa kecil. Dosa besar mesti taubatan nasuha juga, dan kita biasa bergelumang dengan dosa kecil. InsyaAllah dosa yang besar Al-Kabair kita jarang sesekali lah buat, tetapi setiap hari manusia tidak terlepas daripada dosa kecil, dan kita akan dibersihkan oleh Allah melalui wuduk. Masya Allah. Bayangkan setelah kita berwuduk lalu kita berdoa, maka insya-Allah doa yang kita baca tadi bermula dengan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Aku bersaksi bahawa tiada ilah, tiada sembahan melainkan Allah, dan tiada nabi, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulmu dan juga hamba-Mu. Dan Allah sebut di dalam, bukan Allah sebut, hadis Nabi sebut, afdaluz zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling agung adalah la ilaha illallah, yang paling mulia, yang paling afdal. Jadi setiap kali lepas salat kita akan bersyahadah, kita akan ucap kalimah la ilaha illallah. Kemudian doa yang pertama kita sebut apa? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, golongkanlah aku di kalangan orang yang suka bertaubat. Yang kedua, golongkanlah aku di kalangan siapa? Al-mutatahhirin, orang yang sentiasa menyucikan diri, menyucikan hati, penyakit-penyakit hati yang begitu banyak. Yang ketiga pula, waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, golongkanlah aku di kalangan hamba-hambamu yang soleh. Hamba-hamba yang soleh ini kalau kita rujuk Al-Quran, siapakah mereka? Adalah ahli-ahli syurga. Sebab itu bila disebutkan tentang syurga, biasanya akan menuruti selepas itu salihin, orang-orang yang soleh, wa amilus salihat, orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Sebab itu doa setelah azan, bayangkan kalau kita beramal setiap kali setelah wuduk, insya-Allah Allah akan makbulkan. Jadi tip yang kedua tadi, azan, lepas azan pastikan ahli keluarga beramal dengan doa azan. Pastikan tasmik balik ni, dengar setiap anak dah hafal belum doa azan. Saya percaya kadang-kadang anak dah hafal tapi mak ayah tak hafal. Kadang tu mak hafal, ayah tak hafal. Jadi kita sama-sama ingatkan, dalam proses nak hafal mungkin boleh print keluar, tampal di beberapa sudut rumah. Pergi napo tak tengok doa azan. Masuk bilik, semua dah terbiasa barulah dibuka. Contohlah ikhtiar yang kita boleh buat. Dan tasmik, kalau saya tak tahu ibu-ibu sekalian, kita perlu ada setiap anak tu ada checklist. Apa doa yang wajib anak kita hafal, kemudian apa amalan yang anak kita wajib buat, mengikut kadar umur mereka. Takkanlah sama semua. Kalau umur sekian dia dah wajib hafal 20 doa contohnya. Umur sekian sekurang-kurangnya 10 doa. Kalau umur sekian sekurang-kurangnya dah 5 hadis hafal, 10 hadis hafal. Ada fail anak kita tu. Kemudian tulis nama, tulis biodata dia sikit kan. Kemudian fail tu ada gambar dia seronok, dia akan suka dan sayang fail dia. Semua maklumat dia ada dalam fail tersebut. Kemudian ada daftar tentang bab perkembangan hafalan doa dia. Dan ini ibu bapa kena selalu tasmik. Okey, Umi nak dengar doa iftitah, nak dengar doa kunut. Itu semua doa kan? Nak dengar doa sebelum tidur, selepas tidur doa, tengok cermin doa, masuk tanda, semualah doa-doa. Supaya akhirnya anak kita hidup sentiasa meminta dengan Allah. Buat sesuatu mesti doa ini adalah rayuan meminta dengan Allah. Dan akhirnya apa yang kita buat, anak kita buat sentiasa dapat pertolongan Allah, dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sebab itu hebatnya kita Islam ni, setiap sesuatu mesti ada doa. Sebab apa? Itulah hubungan kita. Bila buat sesuatu mesti ada hubungan dengan Al-Khaliq, iaitu yang maha menciptakan. Sebab kita adalah makhluknya. Saya belajar buat file ni bila saya baca kisah Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna, kita tahu dia adalah ulama yang sangat hebat, ulama ataupun dia seorang pejuang syuhada. Dan kalau kita baca sejarah panjanglah berkaitan dengan Ikhwanul Muslimin. Bagaimana Imam Hasan Al-Banna seorang bapa yang sangat sibuk tapi berjaya mendidik anaknya sangat hebat, hafiz-hafizah, cemerlang. Lahir juga anak di kalangan anak-anak dia, tokoh-tokoh dan sebagainya, tokoh-tokoh yang hebat. Antaranya diceritakan oleh anak-anaknya di dalam buku Cinta di Rumah Imam Hasan Al-Banna. Pertama, antara yang saya ingat dalam buku tersebut sebut, di dalam rumah kami tidak ada suara yang keras. Allahu Akbar. Saya baca tu saya dah kalah dah.
Tidak ada suara yang keras. Maksudnya anak-anak kata tak pernah dengar ayahnya tinggikan suara, sama ada kepada ibu ataupun anak-anak. Dan tak pernah dengar suara ibu dia tinggi terhadap suami ataupun anak-anak. Akhirnya anak-anak semua memiliki suara yang rendah. Kita kadang-kadang bukan tinggi itu sebab marah, tapi panggil makan. Rumah 2 tingkat, suami kat atas contoh kan. Tak adanya nak naik tangga bisik, bang makanan dah siap. Kan kita kadang panggil daripada bawah, tapi dalam rumahnya tak ada tempet-tempet. Nak panggil, nak cakap apa, pergi dekat, cakap dengan beradab, dengan lemah lembut. Itu adalah rumah tangga, model rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila bercakap, kalau kita baca dalam kitab perihal akhlak Rasulullah dengan para isteri ahli keluarga, dengan anak, dengan cucu, siapa pun yang datang, Nabi akan palingkan wajah dan seluruh tubuh. Beri perhatian. Orang yang bercakap beri perhatian, dia akan dapat perhatian. Hari ini ramai mana suami isteri berborak tapi muka tak tengok. Masing-masing tengok telefon, masing-masing tak tengok muka. Suami ya betul kan, suami duduk sebelah tanya awak, okey, semua okey, tengok sini. Patutnya letak telefon, palingkan wajah, palingkan tubuh badan, ngadap betul-betul. Orang yang beri perhatian, dia percaya dia akan dapat perhatian. Bila kita beri perhatian, orang itu rasa dia penting, akhirnya dia akan jadikan kita orang yang penting dalam hidupnya. Kalau hari ini anak kita cari kita nak perhatian daripada kita, kita tak beri. Balik sekolah nak ceritakan sesuatu, tapi kita buat-buat tengok, sambil tengok telefon. Okey, terbaik, lepas tu tengok telefon. Wow, cantiknya, tengok telefon. Anak kita tahu kita buat-buat saja, bukan bagi perhatian betul-betul. Besok setelah kita tua, janganlah kita duka cita kalau skrip itu berulang. Tak mustahil. Bila anak kita balik kampung, kita dah tua, masa tu dah tak ada gigi, dah tak ada nafsu lah dengan telefon. Bila anak kita balik, kita rasa nak borak, sebab selama ni pun sunyi, duduk seorang, duduk 2 orang. Kita pun tanya dia, macam mana kerja? Okey mak, okey. Dia tengok telefon. Hari tu dengar ada tak ngam dengan bos. Okey mak, tak ada masalah. Okey. Mata tengok telefon. Anak-anak macam mana? Mak, semua okey. Anak okey, kerja okey, semua okey. Mak nak tanya apa lagi? Orang ada kerja ni. Masa tu baru kita akan tahu betapa periknya perasaan, emosi dibiarkan, tak beri perhatian. Sekarang mungkin anak kita kecil, kita rasa budak-budak, tetapi emosi itu akan terbentuk, acuan itu akan terbentuk. Sebab itu kalau kita belajar komunikasi ataupun rumah tangga Rasulullah, jauh sangat beza dengan kita. Bahkan kalau ikutkan contoh, suami duduk sebelah drive kereta, kita main telefon kat sebelah. Kita main telefon tu kan, mungkin kita WhatsApp, kita message, kita bagi emoji dekat orang, senyum, mata sepet bagi senyum. Tapi dengan suami tak ada senyum sampai mata sepet. Kamai lagi buat emoji love mata lah apalah. Dengan suami langsung tak ada emoji tu. Kalau isteri tu ada adab, dahlah suami duduk bawa kereta, dia pun duduk sebelah je. Bila nak ambil telefon tu pun minta izin dengan suami. Bang, saya nak tengok telefon sekejap, boleh? Boleh. Bang, saya nak balas mesej sekejap. Sebab apa? Dia ibarat seperti suami duduk sebelah, kita bercakap dengan orang lain, kan tak ada adab. Mungkin suami kata, tak payahlah tengok telefon, borak dengan saya. Itu yang suami bengkak, tak bercakap, geram betul dengan orang sebelah ni. Lepas dah letak telefon, dia pun krong-krong tidur. Lepas tu bila langgar bonggol, dah sampai ke tu je. Allahu Akbar. Sebab tu kadang dia malah nak bawa, kita sukalah dibawa berjalan sana berjalan sini, tapi kita habiskan masa bukan dengan dia, tetapi dengan 20 orang, 30 orang lagi dalam kereta tu. Nampak macam dengan suami je, tapi ramai lagi masuk melalui telefon. Subhanallah, bukan pasal tu pun saya nak bincang malam ni, minta maaf. Tapi nak sebutnya, Masya Allah, bila kita berdoa dengan Allah, doa setelah wudhu, golongkanlah aku di kalangan orang yang suka bertaubat, kemudian orang yang selalu menyucikan diri, kemudian yang ketiga siapa? Golongan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan bila kita beramal, kita akan tergolong dalam 3 golongan ini. Sebenarnya hadis Nabi itu, ia bukan nak bagi tahu mudahnya masuk syurga. Bila baca je doa setelah wuduk,
boleh terbuka 8 pintu syurga. Bukan begitu kefahaman yang perlu kita faham. Kita kena faham, bila kita beramal dengan doa ini dalam keadaan wuduk yang sempurna, insya-Allah Allah akan makbulkan. Kita akan jadi orang yang selalu bertaubat. Akhirnya kita sukar untuk melakukan maksiat. Bila buat dosa je taubat, bila buat salah je minta maaf. Kemudian kita menjadi orang yang menyucikan diri, menyucikan hati, bersih daripada penyakit riak, takabur, ujub, sum'ah, sombong, takabur, sombong, kemudian penyakit iri hati, dengki dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh ini, di kalangan ahli syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya saya ingin membacakan tentang bab hisab dan 3 kumpulan manusia. Sebelum masuk kepada selangkah ke syurga ataupun keluarga dambaan syurga, sebelum kita nak masuk syurga, kita akan dihisap terlebih dahulu. Betul atau tidak? Sebenarnya kalau boleh saya nak baca bermula daripada alam barzah sekian-sekian, tapi kita ambil part kita dah sampai ke alam akhirat, iaitu ketika dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, hadis ni panjang jadi saya baca terjemahan saja. Riwayat Bukhari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seseorang mukmin lalu menutupinya. Allah mendekatkan seorang mukmin daripada mahsyar kelak lalu menutupinya. Akan diturunkan baginya sutrah. Maksudnya bila Allah panggil seorang mukmin dekat untuk dihisap, lalu Allah turunkan sutrah untuk menutup, menghalang daripada manusia lain untuk melihat dia. Maksudnya ketika dihisap dia dengan Allah sahaja. Allahu Akbar. Lalu Allah berfirman, ingatkah kamu dengan dosa ini? Maksudnya Allah bertanya kepada dia, ingatkah kamu akan dosa kamu ini? Lalu ia menjawab, ya wahai Tuhanku, ya aku ingat wahai Tuhanku. Allah terus menyebutkan semua dosa-dosanya, sehingga orang itu terus menyangka di dalam hati bahawa ia pasti celaka. Setelah itu Allah berfirman yang bermaksud, aku telah menutupi dosa-dosamu ini di dunia, dan pada hari ini aku mengampunkannya. Lalu diberikan kepadanya buku kebaikannya. Subhanallah. Ini golongan yang pertama, iaitu golongan yang mana ketika dihisap oleh Allah, dia dijaga aibnya, tidak dilihat oleh manusia yang lain. Siapakah golongan ini? Golongan yang menjaga aib manusia yang lain ketika hidup di dunia. Ini antara perkara yang jarang kita ingatkan kepada ahli keluarga. Dan hari ini yang menyedihkan, banyak isteri buka aib suami atas dasar meluah perasaan. Dan bahaya sangat luah perasaan ini akan berlaku bila Allah turunkan ujian dalam rumah tangga. Bila dia rasa sedih, kecewa dengan suaminya, lalu dia perlu cari seseorang untuk mendengar. Dan dia cerita bukan sebab apa, bukan nak cari jalan penyelesaian, tapi sekadar nak luah perasaan. Tapi kalau nak cari jalan penyelesaian, ia dibenarkan. Itu pun tidak boleh buka semua aib, supaya tak jadi isteri yang kufur dengan nikmat. Sebab ketika diuji, jangan lupa saat-saat nikmat, saat bahagia, saat gembira. Mesti pada suami itu ada kebaikan, takkan semuanya keburukan belaka. Dan bahayanya yang disebut dalam hadis Nabi SAW, bila wanita bertanya, muslimah bertanya, ya Rasulullah, apakah sebab seorang wanita itu masuk ke dalam neraka? Lalu Rasul menjawab, iaitu mereka menyakiti hati suaminya dengan lidah mereka, dan mereka tidak mensyukuri suaminya. Kemudian yang ketiga Nabi sebut, seseorang wanita itu apabila dia tidak menyukai sesuatu terhadap suaminya, dia boleh melupakan segala kebaikan suami. Minta maaflah kalau saya sebut tentang wanita je, nanti kita sebut pasal lelaki juga. Sebab dulu saya kerja perunding-cara rumah tangga masa di JAKIM, di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan dulu. Saya perhatikan hadis Nabi ini memang betul, memang benar. Dan saya melihat bagaimana wanita yang tabah, yang kuat, lalu diuji oleh Allah, lalu dia mengeluarkan kata-kata yang sangat merugikan diri sendiri. Contoh, wanita datang, ustazah, saya menderita dengan suami saya 30 tahun.
Hidup saya menderita. Saya dah tak boleh tahan dah. Kalau Ustazah tahu cerita saya, cerita panjang-panjang, saya pun tak larat nak dengar juga. Kemudian saya tanya dia, puan, minta maaf puan, Ustazah kena dengar cerita saya bermula daripada tahun pertama saya nikah lagi. Kadang orang nak cerita masalah, dia nak flashback balik tu jauh. Dia nak suruh kita faham betapa dia menderita. Kemudian saya akan tanya beberapa soalan. Minta maaf puan kalau soalan ni macam lain sikit, lari daripada topik puan. Suami puan pernah tak ajak puan pergi makan kat kedai makan? Pernah. Suami puan pernah tak bagi duit belanja? Adalah. Suami pernah belikan baju? Ada. Pernah tak bawa pergi jalan-jalan? Ada. Pernah tak bawa balik kopi pisang? Banyaklah. Lepas tu saya tanya, puan, tadi puan cakap menderita sepanjang 30 tahun, macam tak pernah langsung ada bahagia, macam tak ada kebaikan langsung, macam hari-hari tu buruk-buruk. Tak adalah macam tu Ustazah, ibarat saja tadi tu. Jadi saya kata bahaya puan. Ini hadis Nabi sebut, di antara ciri-ciri wanita neraka, ahli neraka, wanita dicampakkan ke dalam neraka apabila dia tak suka tentang suaminya, lalu dia melupakan segala kebaikan suaminya. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tidak mempunyai ciri-ciri wanita ahli neraka tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW bersabda, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membuka aibnya di dunia, membuka aib saudaranya di dunia, Allah akan buka aibnya di dunia dan juga di akhirat, walaupun dia melakukan maksiat dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Hari ini kadang-kadang isteri buka aib suami dengan anak, cerita tentang keburukan ayah dia dengan anak, sampai anak boleh berdendam dan benci pada ayah. Saya jumpa banyak kisah yang real begini berlaku dalam kehidupan, yang mana mengadu sekian, anak bagi warning dekat bapa, bapa jangan buat dengan mak macam tu lagi. Bila bapa dah terasa hilang redha, sebab redha bukan ibu saja, kita perlu dapat redha ibu dan ayah kedua-duanya. Sebab apa? Seorang ibu kalau dia kecil hati dengan bapa anak dia, suami dia lah kan, dia rasa anaklah tempat mendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mak, kenapa lain macam je suara? Yelah, ni cerita pasal bapa kau ni. Mak dah tak tahan dah kalau kau tahu cerita-cerita keburukan. Padahal adalah sikit yang dia tak suka. Bila dia dah buka aib suaminya dengan anak pun perlu dirahsiakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Hebat kan? Sehebat seorang ibu yang salihah sebenarnya sepatutnya dia tutup, walaupun anak bukan orang lain. Ada orang tanya saya, Ustazah, takkanlah dengan anak pun tak boleh? Kena rahsia ke? Itulah ujian kita ibu-ibu sekalian. Sebab yang suka bercerita, minta maaf, biasanya orang perempuan. Jarang pula ayah telefon nak ngadu-ngadu dengan anak. Macam pelik orang lelaki telefon anak nak mengadu. Sebab itu kita kena beringat, aib saudara kita, kita kena jaga. Apatah lagi qarabah, iaitu ahli keluarga yang terdekat. Tadi tu sebenarnya saya teringat balik pasal keluarga Imam Hasan Al-Banna. Dia ada suara yang keras dalam rumah tangga. Yang kedua, bapanya tu Imam Hasan Al-Banna sediakan fail untuk setiap anak. Satu fail ada nama, dalam fail itu semua perkembangan anaknya, daripada kecil, baby, rawatan, sekian-sekian, mungkin ada sakit, catatan, kemudian tentang perkembangan belajar daripada tadika, mungkin sekolah rendah, sekolah menengah, apa pencapaian dia, sekian-sekian, apa yang dia dah hafal, sekian-sekian, dalam satu fail yang lengkap. Allahu Akbar. Dan apabila anaknya nak bernikah, dia akan serahkan fail tersebut kepada bakal menantu dia. Dan di situ dia kata, inilah anakku yang aku dah jaga daripada kecil. Inilah sebahagian daripada yang telah aku berikan kepada anakku, dan fail ini akan berpindah kepada kamu pula untuk menjaga anakku ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Walaupun dia sibuk, dia bapa yang sangat teliti dalam bab pendidikan anak. Ada checklist. Kita ada tak checklist anak yang mana kita nak ukur? Kita jangan serah kepada sekolah je. Ustazah dia dah belajar kafah, dah belajar Jacob lah, dah belajar sekian. Tetapi bila dia belajar niat kerana exam, lepas habis exam dia dah lupa dah.
Yang asal hafal hadis 10, 20 lepas tu dah habis dah. Sebab dia hafal untuk exam. Tapi bila kita ibu yang bijak ni, ibu bapa yang bijak, kita ada file, kita ada list, kumpulkan beberapa hadis yang perlu dihafal, kita pun hafal sama. Kita pun kena ada file lah. Kemudian tugasan dia di rumah, dia AJK apa di rumah, kita buatlah sikit, bukan payah pun. Habis masa sehari pun dah siap. Didik anak dengan cara yang bersistem. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Seterusnya saya nak bacakan dalam kitab ini tentang hisab, golongan yang ditutup oleh Allah aibnya. Nabi SAW bersabda lagi, la yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah menutup aib seseorang hamba di dunia, melainkan Allah akan menutupi juga aib itu pada hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib dan dosa orang Muslim, Allah akan menutupi aib dan dosa di dunia dan di akhirat. Sesiapa yang menutupi keburukan saudaranya se-Islam, Allah akan menutupi keburukannya pada hari kiamat. Dan sesiapa yang menyingkapi keburukan saudaranya se-Islam, Allah menyingkap keburukannya sehingga ia akan terhina meskipun di rumahnya sendiri. Kenapa saya baca tentang bab tutup aib ni? Antara pendidikan yang kadang lupa dididik oleh seorang ibu ayah untuk menjadi ahli keluarga bakal ke syurga Allah, iaitu dia tak selesaikan dalam bab hisab ni. Dia tak perhatikan hadis yang melibatkan hisab ni. Sebab Allah bukan sekadar akan tutup aib, tapi Allah akan mengampuni dosa yang dilakukannya. Lalu diberikan buku amalan di tangan kanan. Dan kita tahu kalau buku amalan diterima daripada tangan kanan, insya Allah akan masuk syurga. Tapi kita kadang lupa ingatkan anak, malah kita suka korek pula daripada cerita anak. Bila anak cerita pasal ustaz dia sekian-sekian, pasal ustazah dia sekian-sekian, cerita pasal kawan-kawan dia buat perangai buruk dan sekian-sekian, ngutuk kawan-kawan dia, kita kadang itu lupa nak beri pesan, jangan buka aib, jangan cakap buruk tentang cikgu. Kalaulah benda tu melibatkan masalah tu cerita lain. Tapi kadang-kadang budak sekarang dah pandai bergosip. Maksudnya mengumpat tentang guru, tentang pensyarah, tentang kawan-kawan, tentang sama-sama belajar di universiti. Kadang kita ni sebab suka borak, layan borak anak, kita tak sedar borak itu ada unsur membuka aib orang lain. Kadang sama AJK masjid, borak-borak cakap pasal AJK masjid lain. Contoh bukan masjid ni lah ya. Kadang tak sedar, jumpa kat meja kat kedai kopi, borak, paling best cakap pasal orang. Pasal orang politik, pasal orang tu, pasal orang ni. Dan kalau cakap pasal orang, bukan cakap benda yang baik-baik. Jarang, boring kalau cakap benda yang baik. Kalau tengah berkumpul, berjumpa tu kan, kau dengar tak cerita pasal imam kita? Kenapa pula? Dia bangun awal pukul 5. Lepas tu dia pergi masjid pun awal. Lepas tu dia lah yang buka lampu semua. Lepas tu itu je lah cerita. Baik tak payah cerita. Mungkin orang tu akan tanya, nak cerita apa sebenarnya? Maksudnya kadang tak jadi cerita. Cerita macam tu, cerita yang betul, cerita yang baik, orang bukan dengar sangat. Tapi orang nak dengar, kau tahu tak cerita imam kita? Kenapa? Dah bunyi pun lain tu. Bila nak buka aib, subhanallah, ia jadi sedap. Orang takkan mengantuk cakap aib orang. Tak ada tersengguk-sengguknya kalau ketika mengumpat orang. Sebab itu sangat bahaya. Antara pendidikan yang perlu kita ingatkan, kalau kamu nak mudah hisab di padang mahsyar kelak, ini golongan yang hisabnya cepat. Maksudnya golongan yang mana hisab sebenarnya lama, paling pendek 50,000 tahun. Kita memang akan dihisab hari demi hari, jam demi jam, minit demi minit, saat demi saat kita akan dihisab. Tapi pernah tak contoh kita pergi kedai kan? Tapi ada orang kira makan kedai makan tu cincai-cincai je. Kira ni. Biar betul murahnya. Tak apa, halal lah, mana kurang. Maksudnya cepat dia kira. Tapi ada kedai tu, dia hisap betul-betul tu. Makanan tu, oh berapa ketul dia, daging berapa ketul ni, okey ni. Kan lama kira. Tu jumlah pun keluar tu, kita pun terbeliak. Berkiranya. Takut tanya juga, sayur tu berapa banyak ya? Allahu Akbar. Jadi orang mukmin yang mudah hisabnya di akhirat antaranya adalah mereka yang suka menutup aib saudaranya. Kalau ada aib yang sampai kepadanya, dia berhenti setakat dia. Dia tak suka menyebarkannya. Tutup tu susah nak tutup aib orang sebenarnya.
Susah sangat. Tapi kalau mampu buat, didik anak-anak, jangan bercakap perihal orang. Jangan mengumpat pasal orang. Nak ngumpat pasal kawan, pasal pesara dan sebagainya, jangan. Umi tak nak dengar. Jangan buka aib orang. Mudah-mudahan kita di padang mahsyar kelak sekeluarga hisapnya mudah. Bukan hisap cincai, tetapi dia permudahkan Allah. Allah tutup, Allah ampunkan, kemudian diberi saja pahala, diberikan saja buku amalan di tangan kanan. Allahu Akbar, subhanallah. Kemudian saya nak bacakan tentang kumpulan yang masuk syurga tanpa dihisap. Ini yang kita nak dengar ni. Nak masuk syurga sekeluarga tanpa dihisap, tanpa diazab. Tak tempuh langsung neraka. Bahkan kumpulan ini ialah kumpulan yang tak perlu langsung, buku amalan tak dibuka langsung, langsung tak dikira, langsung tak dilihat amal-amal solehnya. Kumpulan ini bila datang di padang mahsyar, tak ada buka buku, tak ada apa-apa, terus dijemput masuk ke dalam syurga Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Hadisnya yang berbunyi, insya-Allah saya akan bacakan matan hadisnya daripada Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannah min ummati 70,000 bighairi hisabin. Humul ladzina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan masuk syurga 70,000 daripada umatku tanpa melalui hisab. Mereka ialah orang yang tidak melakukan, tidak membaca jampi-jampi, tidak mempraktikkan kepercayaan tatayur, dan akan tetapi mereka ialah orang yang selalu bertawakal kepada Tuhan mereka. Maksud yang pertama, yang kedua, tidak mensyirikkan Allah. Maksudnya pertama, syarat yang paling utama, tidak melakukan amalan-amalan yang mensyirikkan Allah. Kemudian disebutkan iaitu mereka yang bertawakal, al-mutawakkilun, orang-orang yang mutawakal, orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Al-mutawakkilun ni kan pernah ketika zaman Nabi, bukan zaman Nabi, zaman Saidina Umar radhiyallahu anhu. Satu ketika Saidina Umar lihat ada sekumpulan lelaki beriktikaf di masjid. Lalu bila Saidina Umar tanya, "Kamu daripada mana? Kamu buat apa?" Sekian-sekian. "Oh, kami beribadah, kami nak duduk di masjid ni, nak memuji Allah," sekian-sekian. Kemudian Saidina Umar tanya, "Apa yang kamu nak makan sehari-hari? Apa yang kamu nak untuk menampung kehidupan kamu ni? Dan bagaimana dengan ahli keluarga yang kamu tinggalkan?" Lalu mereka kata, "Kami di kalangan orang-orang yang bertawakal kepada Allah." Lalu Saidina Umar terus halau, keluar, balik. Ini bukan tawakal. Tawakal, orang yang bertawakal adalah orang yang paling kuat berusaha. Sebenarnya orang yang bertawakal adalah orang yang paling kuat berusaha. Tetapi kadang salah faham dengan masyarakat kita. Tawakal je lah, buat cicai-cicai tawakal. Tak apa ni, lebihnya tawakallah kepada Allah. Sebenarnya ciri-ciri orang yang kuat bertawakal kepada Allah, bab rezeki, bab jodoh, bab kesihatan, bab apa-apa ikhtiar usaha, dia sangat mempunyai usaha yang keras. Itu ciri-ciri orang yang bertawakal. Allahu Akbar. Orang yang bertawakal, mengharapkan, bersandarkan kepada Allah untuk syurga Allah, dia orang yang paling kuat ibadah. Rasulullah pernah tegur seorang sahabat bila dia datang bawa unta, kemudian dia tak ikat pada pokok. Kemudian Rasulullah tanya, "Kenapa tak ikat unta ke kuda macam itulah?" Lalu dia jawab, "Aku bertawakal kepada Allah." Lalu Rasulullah pun ikat tali tu di pokok. Lalu Rasulullah kata, "Inilah tawakal." Ada seorang, ini kisah benar lah, diceritakan kepada saya. Ada seorang wanita ni, dia cerita, saya tak ingat cerita tu melalui mana, depan ke saya dah lupa, ataupun dia tulis, dia tak boleh terima kematian anaknya. Bukan apa, dan dia tidak boleh maafkan suaminya selama-lamanya. Sebab apa dia kata, masa anak dia demam, anak dia sakit, anak dia macam baby lah, mungkin saya tengok umur berapa. Dia nak bawa pergi klinik, tapi suami dia kata, "Tak apa, saya ruqyah je di rumah, dan kita tawakallah kepada Allah. Kalau Allah izinkan anak sembuh, sembuh. Kalau anak ni tak sembuh, maka itu juga kehendak Allah. Kita tawakal, yakin dengan Allah, tawakal." Allahu Akbar.
Jadi dia kata akhirnya anak dia meninggal dunia. Dan dia tak boleh terima sebab dia nak bawa anak dia demam tu pergi klinik, pergi ni. Dah melarat, dah berapa hari, dah panas. Jadi dia sebut tentang bab tawakal, tak percaya kepada Allah, lebih percaya pada doktor ke? Lebih percaya pada ubat ke? Tawakal dengan ubat ke? Allahu Akbar. Ni salah faham. Sebenarnya kalau seorang suami, contohlah anak sakit, berdoa dengan Allah, ruqyah buat juga. Kemudian doktor pergi hospital, doktor kata kena pergi emergency, mungkin kena dapat rawatan sekian, mungkin ikhtiar sehabis daya, usaha sehabis daya, akhirnya Allah ambil juga anak. Itu namanya tawakal. Maksudnya dalam keadaan tersebut, insya-Allah lebih mudah si ibu ni, si bapa untuk menerima. Ayat yang keluar, kita dah berusaha sedaya upaya, Allah berkehendak juga kematian anak kita. Maksudnya ciri-ciri orang yang bertawakal tentang rizki, bukan buat kerja cicai-cicai, berniaga cicai-cicai, kita tawakal lah tentang rizki, tawakal je pada Allah. Kalau buat betul-betul sungguh-sungguh, Allah tak bagi juga, mana boleh. Ciri-ciri orang yang bertawakal, sungguh-sungguh dalam pekerjaannya, itu ciri-ciri orang mukmin. Subhanallah, bila disebut golongan yang masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab, antaranya adalah di kalangan orang yang bertawakal, dia yakin dengan Allah. Orang yang yakin dengan Allah tidak akan sesekali dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi yang lain yang berbunyi, la yadkhulannal jannata min ummati 70 alfan aw 700 alfin syakka fi ahidihima mutamasikina akhizun ba'duhum bi ba'din hatta yadkhula awwaluhum wa akhiruhumul jannah wa wujuhuhum ala du'il qamari lailal badr. Allahu Akbar. Akan masuk syurga 70,000 orang ataupun 700,000 daripada umatku sambil berpegangan tangan satu sama lain. Mereka masuk ke syurga bersama-sama barisan awal dan akhir mereka. Wajah-wajah mereka bagaikan rembulan di malam purnama. Bercahaya wajah mereka di padang mahsyar, bersinar-sinar. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Para jemaah muslimin muslimat sekalian, cuba bayangkan begini. Kita pergi umrah satu keluarga. Ni saya dengar ceramah daripada Ustaz Wadi Anwar, dan metafora yang dia buat ini, analogi yang dibuat ni, saya sangat suka untuk dibawa juga kepada kita pada malam ini supaya kita mudah faham. Bayangkan kita pergi umrah sekeluarga. Seronok tak pergi umrah ramai-ramai? Dah kumpul duit, ada anak 4 orang, ibu dan ayah, semua pergi umrah sekeluarga, 6 beranak. Tapi bila naik kapal terbang, semua duduk asing-asing. Rasa macam mana? Rasa seronok ke tak seronok? Tak seronok. Kalau boleh kita nak duduk satu baris dekat-dekat. Padahal satu kapal, bukan lain-lain. Padahal bukan lama, 8 jam perjalanan, lebih kurang kan, 8 jam bukan lama. Tapi dah rasa tak seronok sepanjang 8 jam. Sejak intai, kejap bangun tanya okey tak, gini. Padahal kat rumah tak adalah macam tu sekali. Sebab apa? Kita dah rancang untuk umrah sekeluarga, tapi terpisah di atas kapal terbang. Lepas turun kapal terbang, kemudian diagih-agihkan bilik hotel. Tiba-tiba bilik hotel lain-lain. Isteri sana tingkat nombor 2, anak nombor 1 ni. Agak-agak mengamuk tak bapak tu? Mengamuk, akan marah dengan travel tu. Saya datang sekeluarga ni, dah kumpul duit setahun 2 tahun untuk sekeluarga. Sampai-sampai kami duduk asing, kenapa tak boleh duduk satu level sekurang-kurangnya? Ataupun dudukkan kami dalam satu bilik, kami kan sebuah keluarga. Contohlah kan, mungkin akan jadi marah. Oh, minta maaf, kita tersilap sekian-sekian, kita tak boleh. Sebab apa? Kita rancang nak pergi umrah sama-sama, nak pergi tawaf sama-sama, memudahkan urusan dan sebagainya. Sebab itu Masya Allah, bayangkan bila kita di padang mahsyar kelak, kita tak dikumpulkan satu tempat, terasing mengikut amalan masing-masing. Sebab itu bila Allah sebut di dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu. Jangan hanya tuju kepada lelaki. Bang, ingat tu, qu anfusakum wa ahlikum nara, awaklah tu.
Awak kena pelihara diri awak dan ahli keluarga. Allah tujukan kepada semua. Peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka Allah. Bila disebut begitu, maksudnya kita kena pastikan diri kita dan seluruh ahli keluarga kita selamat daripada api neraka Allah. Agak-agaklah kalaulah kita masuk syurga, tetapi anak kita, okey, makasih Ustaz. Na'udzubillah, bukan anak kita, kita tak boleh bayang anak kita. Kalau ada seorang ibu ayah ni masuk syurga tapi terpisah dengan anak, anak berada di neraka, agak-agak ibu ayah ni gembira tak di syurga? Takkan gembira. Agak-agak lalu makan tak nak makan nasi kandar kat syurga? Tak tahulah apa-apa jenis nasi semua ada. Semua makanan impian ada dalam syurga. Tak lalu makan, tak lalu tidur. Nikmat syurga yang di hadapan mata mungkin tak dapat dinikmati. Macam mana kita nak boleh hidup tenang kalau ada ahli keluarga dicampakkan ke dalam neraka? Sebab itu bila Allah pesan ku anfusakum wa dan ahlikum, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Kalaupun kamu masuk syurga, ada ahli keluarga tak masuk syurga, kamu takkan rasa nikmat syurga. Akan menderita. Terpisah di atas kapal terbang pun menderita dah. Terpisah hotel lain sikit dah menderita dah. Allahu Akbar. Sebab itu kita perlu niat dan nekat. Walaupun kita muslimat, contohnya ada isteri wanita yang suka mengadu pada saya, Ustazah, kenapalah Ustazah, suami saya malas betul nak tahajud. Kalau saya tak kejut, memang tak tahajud dah dia. Subuh pun samalah Ustazah. Ustazah, saya je yang beria nak berubah, suami saya tak nak. Ustazah, saya je nak bawa ahli keluarga, kan dia kan ketua keluarga kan Ustazah. Sekian-sekian. Saya akan bagi tahu macam ni. Puan, syukurlah sebab puan jadi asbab hidayah untuk keluarga puan. Yang kedua, syukurlah puan ni orang yang memberi manfaat kepada ahli keluarga. Sebab tugas membawa ahli keluarga ke syurga bukan tugas seorang suami sahaja. Dia adalah saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong di atas jalan ketakwaan dan kebaikan. Tolong menolong untuk ke syurga Allah. Kadang-kadang asbab ke syurga Allah dalam sebuah keluarga datang daripada suami, kadang-kadang daripada isteri, kadang-kadang datang daripada anak-anak. Jadi jangan berkira selama-lamanya orang yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Khairun nas anfa'u linnas. Yang paling baik di kalangan kamu, manusia yang paling baik, sebaik-baik manusia orang yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Yang mengejutkan lebih baik daripada yang terkejut. Yang memberi kasih sayang lebih baik daripada yang menerima. Orang yang memberi pertolongan lebih baik daripada yang menerima. Yang memberi salam lebih baik daripada yang menerima. Yang beri perhatian lebih baik daripada yang menerima. Jadi jangan sedih kalau kita menjadi pemberi. Jangan kecewa sebab pemberian kita itu Allah dah terima dan pasti Allah akan balas. Allah takkan sia-siakan. Allahu Akbar. Biasa dalam rumah tangga, siapa pemberi, siapa penerima? Isteri, betul? Betul ke suami-suami? InsyaAllah para suami sekalian akan juga berubah. Dan saya percaya suami di sini pun para pemberi juga. Berebut nak kejut. Esok saya kejut awak. Tak, saya kejut awak. Sebab apa? Hadis Nabi SAW. Allah merahmati seorang suami, seorang lelaki yang mengejutkan isterinya untuk bangun beribadah. Lalu apabila isterinya enggan, lalu disapukan air ke wajahnya. Allah merahmati seorang isteri yang bangun lalu mengejutkan suaminya. Hadis Nabi yang sahih. Maksudnya dua-dua Allah merahmati kedua-duanya. Jadi berebutlah untuk jadi orang yang dirahmati Allah di pagi hari. Okey, subhanallah. Seterusnya saya ingin membacakan beberapa hadis Nabi. Masa dah habis ke? Pukul berapa ya sekarang? 9.28. Okey, saya diberi maklum kuliah kita setakat 9.30. Boleh tak saya minta izin 10 minit? Boleh? Rugi saya rasa tak baca tentang hadis tentang bab pintu-pintu syurga. Bentuk-bentuk syafaat. Kita tahu syafaat ada beberapa. Yang pertama syafaatul kubra, iaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada binatang. Okey je.
Okey. Syafaat yang pertama iaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak kupas tentang bab syafaat Nabi. Kemudian ada syafaat yang kedua. Syafaat yang kedua iaitu syafaat, subhanallah, Allahu akbar, iaitu syafaat para malaikat. Sebagaimana kita berada di masjid, kita dapat syafaat para malaikat. Maksud dia adalah doa para malaikat. Kan ada hadis Nabi, barang siapa yang berdiam di masjid di rumah Allah, maka dia didoakan oleh para malaikat dengan 3 doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Boleh cari hadis ni dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan terimalah taubatnya. Allahu akbar. Bila datang sekeluarga ke masjid, insya-Allah saya percaya lelaki yang berada di sebelah kanan ini adalah suami-suami yang soleh, yang mengajak ahli keluarga ke rumah Allah, datang ke masjid, sebenarnya sedang menempuh jalan ke syurga Allah. Suami yang soleh, dia membawa ahli keluarga ke rumah Allah, automatik dia sedang membawa ahli keluarga menempuh jalan ke syurga Allah. Allahu akbar. Sebagaimana hadis disebutkan oleh nazir kita tadi. Saya tak silap saya tadi nazir kita ada sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Dan nazir kita ada baca tentang hadis iza marratum bi riyadil jannah farta'u. Bila nampak taman syurga Allah, singgah. Fama riyadil jannah, di mana taman syurga Allah di dunia ini, hilaku zikri, iaitu majlis ilmu, halaqah-halaqah zikir. Jadi bayangkan seorang suami yang bawa ahli keluarganya menuju ke majlis ilmu, dia sedang bawa ahli keluarganya ke taman syurga Allah yang sementara di dunia. Insya-Allah dia juga akan membawa ahli keluarganya ke taman syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Sebab dia sedang memimpin ahli keluarganya menempuh jalan menuju ke syurga Allah, sebagaimana hadis yang pertama dibacakan tadi. Jadi bila kita duduk di masjid, kita akan dapat syafaat para malaikat. Allahu akbar. Kemudian seterusnya syafaat Al-Quran dan amal soleh. Jadi saya nak bacakan satu hadis Nabi yang masyhur yang biasa kita dengar. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, Al-Quran akan datang di hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Tapi hadis ini bersambung lagi. Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarah wa surata Ali Al-Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani ila akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila akhir ayat. Yang bermaksud, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sambil memberi syafaat terhadap pembacanya. Bacalah 2 surah yang sangat terang, Az-Zahrawain, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Kerana sesungguhnya kedua-dua surah ini akan datang pada hari kiamat bagaikan awan atau bagaikan sekumpulan burung, lalu membela orang yang membacanya. Surah apa? Surah yang paling pendek, betul tak? Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Campur 2 tu lebih kurang dalam 4 juzuk lah. 4 juzuk lebih juga tu. 4 juzuk, lebih kurang 4 juzuk. Al-Baqarah 2 juzuk setengah kan. Subhanallah. Kalaupun dalam 1 tahun kita tak mampu nak habis 30 juzuk, habiskanlah 2 surah ni, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Jadi sebuah keluarga nak masuk syurga sekeluarga, pastikan kita beramal dengan hadis ni. Baca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, akan datang di hari kiamat kelak 2 surah ini cahaya yang terang. Kemudian dia akan datang umpama awan yang akan menaungi pembacanya, ataupun sekumpulan burung. Bila burung berkumpul kan jadi bentuk bayang. Jadi dia akan memberi teduhan dan dia akan jadi pembela kepada yang membacanya. Subhanallah, Allahu akbar. Itu namanya syafaat daripada amal soleh. Kemudian ada syafaat para nabi, ulama, syuhada. Dan saya nak bacakan syafaat saudara muslim secara muslim, sama ada ahli keluarga ataupun kawan-kawan, sahabat-sahabat. Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Daripada riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, setelah kaum mukminin selamat daripada neraka, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, setiap orang daripada mereka meminta kepada Allah dengan merayu-rayu agar dikeluarkan rakan-rakan mereka dari neraka.
Mereka berkata, Ya Allah, mereka dahulu pernah berpuasa, solat dan menunaikan haji bersama kami. Lalu dikatakan kepada mereka, keluarkanlah orang yang kamu kenal dari neraka itu. Allahu Akbar. Muslimat sekalian, faham tak ni? Dengar tak lagi saya ceramah ni? Ke dah lelap dah? Allahu Akbar. Pernah dengar tak tentang orang sebut boleh tarik menarik ke syurga Allah? Kawan boleh tarik kawan. Subhanallah. Sebab itu kita dalam bab berkawan jangan memilih-milih. Hidup di dunia kadang pilih ada kepentingan. Kepentingan sebab dia toketan, kepentingan sebab dia toket tu, kepentingan dunia. Tetapi kita kena cari kepentingan, ada kepentingan akhirat. Sahabat dunia dan akhirat boleh tarik menarik ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini digambarkan dah ada dalam neraka. Lalu penghuni syurga berkata kepada Allah merayu, Ya Allah, dia adalah rakan-rakanku di dunia, pernah puasa sama, pernah haji sama, pernah solat sama. Lalu Allah perintahkan dia, tariklah rakan kamu yang kamu kenal itu untuk dimawa masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Sungguh indah sekali. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW yang bermaksud pada hari kiamat ahli syurga dan ahli neraka berbaris-baris. Seorang ahli neraka melewati di hadapan seorang ahli syurga. Lalu ia berkata kepadanya, Wahai si fulan, ingatkah engkau suatu ketika dahulu engkau pernah meminta air, lalu aku memberi kepadamu? Ahli syurga itu lalu memberikan syafaat kepadanya. Seseorang yang lain berkata kepada ahli syurga yang lain, Ingatkah engkau suatu ketika aku pernah membantumu dalam urusan bersuci? Ia lalu memberi syafaat kepadanya. Allahu Akbar. Maksudnya kita di dunia ini jangan meremehkan apa pun perbuatan baik kita kepada saudara kita, kepada kawan, kepada ahli keluarga. Mungkin asbab amalan tersebut, perbuatan tersebut, itulah yang menjadi hujah untuk kita ditarik masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab contoh yang diberikan dalam hadis Nabi itu membantu dalam bab bersuci, beri minum air dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan yang terakhir dah ni, nak tutup sungguh dah ni ya. Dan tak ada soalan. Tak ada soalan. Kenapa kan? Dia nak juga tu. Mengapa wanita ramainya di neraka? Nauzubillah min zalik. Terakhir ni nak baca hadis tentang pintu syurga. Hutang yang menghalang masuk syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Kenapa tak jumpa ni? Okey. Hadis Nabi SAW, sesiapa ahli solat maka ia akan diseru pintu solat. Siapa ahli jihad akan diseru dari pintu jihad. Siapa ahli sedekah akan diseru dari pintu sedekah. Dan siapa yang ahli puasa maka akan diseru daripada pintu puasa dan pintu rayyan. Dalam hadis ini ada 4 kumpulan, iaitu yang pertama ahli solat, yang kedua ahli jihad, yang ketiga ahli sedekah, dan yang keempat ahli puasa. Dan Rasulullah sebut dia akan dipanggil masuk daripada pintu-pintu ini. Ahli puasa dijemput masuk, ahli salat dijemput masuk, ahli sedekah dijemput masuk, ahli jihad dijemput masuk. Agak-agak ketika diseru, adakah kita tergolong di kalangan ahli-ahli tersebut? Allahu Akbar. Kat dunia kita banyak jadi ahli persatuan. Kita jadi ahli kelab itu, kelab ini. Kita jadi ahli Tupperware, macam-macam lah ahli. Kan nak dapat kemudahan, kelebihan, macam-macam kita kad keahlian. Tetapi kadang kita lupa, kita tak fikir kita nak jadi ahli apa. Jadi carilah kekuatan masing-masing. Kita tak mampu untuk jadi ahli semua. Semuanya kita hebat dalam ibadah. Mungkin kita jadi ahli mustaghfirun, orang yang suka beristighfar. Jadi banyakkan istighfar. Mungkin kita ini adalah ahli yang suka berselawat. Mungkin kita orang yang jaga solat. Ada orang dia jaga dalam bab-bab lain. Dan jangan membandingkan kebaikan kita dengan kebaikan orang lain. Sebab pintu syurga Allah itu pelbagai. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebagai penutup, boleh tak kita pegang tangan orang sebelah? Tadi kan kita sebut tentang sahabat dunia akhirat. Pegang-pegang macam ni, berselisih. Kiri dan kanan, pegang. Faham tak? Bersambung-sambung. Boleh tak muslimin sama pegang muslimin, boleh ya?
Saya harap tak naiklah bulu roma ya orang lelaki pegang. Sebab, dan saya sangat kagum, sebab banyak masjid saya pergi, bila saya minta pegang tangan, orang lelaki tak nak pegang. Tetapi masjid ni subhanallah terus pegang. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tangan yang bertaut ini, ia bertaut sampai di akhirat, sampai ke syurga. Nampak seperti tangan yang bertaut, tapi hati yang sedang bertaut. Dan disaksikan oleh para malaikat. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah pun saksikan kita. Sebab insya-Allah hadis tadi kita baca, kita terus buat. Kita saling berkasih sayang kerana Allah, kita bertemu kerana Allah, berpisah selepas ini pun kerana Allah. Saya nak bukan saja-saja suruh pegang tu, biar pegang selesa. Tu selesa tak tu? Kan kaku, keras je tu kan. Pegang selesa, jangan berdebar lain macam pula ya. Naik bulu roma, rasa lain macam, ya Allah. Okey. First, sebelum nak baca doa yang kita akan baca sama-sama, firman Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah di kalangan hamba-Ku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Allah akan jemput masuk kepada golongan yang di padang mahsyar kelak, iaitu jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah yang memiliki jiwa yang tenang? Iaitu mereka yang redha dengan Allah saat hidupnya. Redha diuji, redha di atas nikmat, redha ditarik nikmat, sentiasa redha. Lalu dia diredai oleh Allah, radiyatan mardiyah. Lalu Allah akan panggil masuk, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di kalangan hamba-Ku yang soleh ini. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. InsyaAllah kita sekeluarga adalah keluarga yang dapat redha Allah dan redha di atas setiap ujian Allah. Suami redha kekurangan isteri, maafkan isteri. Isteri redha terhadap suami, itu tanda dia redha ujian Allah. Jangan kita cakap, ustazah saya redha dengan Allah, cuma tak redha dengan suami je. Sebenarnya suami perantaraan Allah saja. Nak tengok redha tak dengan ujian Allah melalui suami, melalui anak, melalui jiran dan sebagainya. Jadi insya-Allah inilah zikir. Mudah-mudahan kita nak sama-sama beramal untuk masuk syurga, jadi ahli syurga, ahli keluarga yang menjadi dambaan syurga. Ini namanya zikir redha. Dalam Al-Maqsurat ada, balik ni carilah. Dan saya tahu dah ramai dah yang beramal dengan zikir ni. Sebulan ni saya bawa ke mana-mana zikir ni. Bila saya jumpa hadis berkenaan dengan zikir ni, saya rasa sangat sayang kalau kita orang Islam tak beramal. Sebab ia bukan amalan yang berat sangat, tetapi fadilatnya sangat besar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca zikir yang kita akan baca sekejap nanti 3 kali pagi dan 3 kali petang, maka dia berhak ataupun dijamin baginya redha Allah di padang mahsyar. Soalannya lulus baginya, dia berhak mendapat redha Allah di padang mahsyar. Dan itulah syarat masuk syurga Allah, apabila hamba-Nya diredai, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan insya-Allah sama-sama pegang tangan tu kan, dah pegang. Jadi bila saya baca boleh ikut ya. Nanti kan bila dekat rumah boleh buat dengan ahli keluarga. Pagi-pagi pegang, seronok sangat. Suami, isteri, anak-anak. Masa yang diambil tak sampai 1 minit. Tapi insya-Allah sebuah keluarga yang diredai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Okay, ini yang ketiga. Nabi sebut 3 kali ya. Saya minta lebih kuat sikit, semangat sikit. Duduk tegak semua. Oh, baru nampak muda sikit.
Rupanya nampak patah pinggang Melaka. Ingat semua warga emas. Okey, semua duduk tegak, suara dengan kuat, biar bergema dalam hati kita, dalam rumah Allah. Sebab maknanya sangat indah. Yang kali ketiga ni saya akan turuti dengan maksud dan tambahan-tambahan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Daku redha Allah Tuhanku, Allah pentadbirku, Allah penetapku, Allah pemutusku. Ya Allah, kami redha di atas ujianmu, ketetapanmu, kehendakmu, keputusanmu. Maka ya Allah, kami maafkan semua orang yang menyakitiku, mengecewakanku, mengkhianatiku, menipuku, dan aku tidak akan menuntut apa-apa di akhirat kelak, dan jadikanlah ia satu sedekah daripadaku. Ya Allah, kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku, ikutanku. Ya Allah, berikanlah daku kekuatan untuk mengikut sunnah Nabi, menyambung perjuangan Rasulullah dalam diri kami, keluarga kami, qaryah kami, negeri dan negara kami. Ya Allah, kami redha Islam agamaku, cara hidupku, cara matiku, cara bangkitku. Ya Allah, bantulah daku berpakai dengan pakaian Islam, menutup aurat dengan sempurna, seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Ya Allah, bantulah aku cara hidup Islam, cara makan Islam, cara berhibur Islam, cara bercakap Islam, cara tidur Islam, seluruhnya cara Islam. Amin ya rabbal alamin. Takbir, takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanallah. Salam dengan orang kiri dan kanan, peluk kuat-kuat dan cakap insya-Allah sama-sama masuk syurga. InsyaAllah sama-sama masuk syurga. Peluk kiri dan kanan. Allahu akbar. Mudah-mudahan balik rumah kita praktikkan dalam rumah tangga. Pagi-pagi zikir redha, pendek tak payah panjang macam saya tadi. Cukup raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kemudian salam ahli keluarga sambil sebut insya-Allah sama-sama masuk syurga. Allahu akbar, subhanallah, amin ya rabbal alamin. Kalau kita beramal dengan zikir tersebut, kita akan jadi hamba Allah yang cepat, mudah, redha dengan ketetapan Allah, lalu kita dapat redha Allah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada minta maaf Tuan Haji. Subhanallah. Minta maaf Imam, boleh tumpang tak? Kat luar ada jualan buku, dan siapa yang berhajat untuk tunaikan umrah bersama ataupun haji pada tahun ini boleh berjumpa dengan di luar, ada wakil daripada syarikat tersebut bersama dengan saya, insya-Allah. Umrah tu bulan 3 cuti sekolah 1 minggu saja. Lebih lanjut